yang hadir dalam majlis kita pada pagi ini. Syukur kita kepada Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala dapat kita berhimpun sekali lagi baca kitab. Mudah-mudahan dapat menimbulkan kesedaran kita. Paling-paling tidak kita dengan kita membaca kitab perkara-perkara akhir zaman, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya paling-paling tidak kita dapat alert bahawasanya kita sudah sampai tahap mana, apa yang kita akan hadapi, apa gerakan-gerakan musuh-musuh Allah terhadap kita. Jadi kita dah tahu gambarannya, kita dah tahu lakaran-lakaran mereka, dapatlah kita mengorak langkah dengan sebaik-baiknya, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang paling takut sekali ialah orang-orang yang lalai. Orang lalai itu termasuk siapa? Orang lalai ialah orang yang tak ingat mati. Tak ingat mati juga adalah lalai dan tak ingat akhirat, tak ingat kiamat. Dan kalau zaman kita sekarang ni ingat matinya mati dua. Mati kita secara individu, mati kita secara personal dan juga mati secara berjemaah, iaitu apa? Apabila tiba kiamat besar nanti. Jadi orang tak ingatkan perkara-perkara kematian itu, terjumlah orang-orang yang lalai. Orang yang lalai itulah yang senang ditipu oleh syaitan. Bahkan orang lalai saja, dengan dia lalai saja dia dah masuk dalam tipu daya dalam golongan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu dia alert saja, dapat lawan, tak dapat lawan lain cerita. Dia alert saja, dia dapat selamat daripada ditipu oleh syaitan dan dimasukkan dalam grup kuncu-kuncunya. Sambung baca kitab kita sampai muka surat sampai dalam hal ini sahabat bertanya kepada Rasulullah. Baik. Ingat dia, mereka ada plan. Allah pun ada plan. Plan mereka Allah approve. Tapi plan Allah yang lulus. Macam mana pasal apa? Mereka hamba Allah. Maka Allah ada janji pada mereka. Maka mereka tunaikan. Allah tunaikan janji Allah pada mereka. Itu apa mereka minta, Allah approve, Allah kasih. Allah beri. Tetapi kejayaan tetap di pihak Allah. Mereka minta. Sayangnya, mereka minta. Kalau mereka minta yang baik, mereka dapat baik. Tapi sayangnya, yang mereka minta yang tak baik, maka mereka dapat tak baik. Yaumil akhir mereka tak boleh claim, ya Allah kenapa kau tak beri kami, ya Allah kenapa kau asingkan kami juga hamba-Mu. Mereka minta, Allah beri. Allah beri, mereka minta. Mereka nak kontrol hujan, mereka nak kontrol makanan, mereka nak kontrol itu dan ini, mereka nak kontrol udara pun boleh, Allah Ta'ala izinkan. Tetapi kejayaan tidak dapat. Kejayaan tidak dapat. Kejayaan bagi siapa? Kejayaan bagi orang-orang mukmin. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan mewariskan muka bumi ini bagi hamba-hamba yang beriman sahaja. Itu sudah pasti di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Itu sudah pasti di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kami sebutkan, dia ada macam-macam plan, dia ada apa kita boleh terlawan dia. Dia ada teknologi boleh kontrol udara, dia boleh ada teknologi boleh kontrol awan, dia kontrol apa. Macam-macam cara kita boleh selamat daripada dia. Macam-macam cara kita boleh selamat daripada dia. Paling tidak, dia kontrol hujan. Dia ada alat umpamanya lah untuk mengalihkan awan ke tempat dia dan menjauhkan daripada tempat kita. Kita pun juga ada sarana untuk datangkan hujan. Itu banyak istighfar pada Allah Ta'ala. Banyak istighfar, banyak taubat. Mereka kontrol dengan mesin. Mereka tu bukannya besar sangat. Mesin pun terhad juga. Terbatas. Tak seluruh awan. Allah berapa banyak awan adalah. Allah ada berapa banyak water vapor adalah. Mereka kontrol awan ini. Allah untuk kita, Allah Ta'ala beri awan lain datang. Mereka kontrol kemarau. Dah kemarau pun tiba-tiba hujan. Kita kontrol dekat sini, mereka pula dapat hujan. Allah punya kuasa. Ya. Allah punya kuasa. Kita boleh selamat daripada gangguan mereka ini. Nombor satu, kalau kita alert. Kita jaga alert. Kita alert, mereka tak akan dapat tipu kita. Nombor dua, paling tidak menggagalkan, kalau kita alert tu menggagalkan taktik-taktik mereka. Yang kedua, minta tolong pada Allah Ta'ala. Doa pada Allah Ta'ala. Bala turun sama ada menerusi mereka yang punya plan pun bala juga. Gangguan mereka tu merupakan bala bagi diri kita juga. Bala nak turun, doa kita naik. Doa dengan bala berlaga, maka bala tertolak lantaran doa tak dapat turun bala. Jadi dia nak bikinkan bala untuk kita. Allah approve. Ketika bala dia baru nak turun, kita tangkis dengan doa.
Ya. Mereka nak ciptakan kemarau, ciptakan kebuluran. Kita tangkis dengan istighfar. Tangkis dengan istighfar. Mereka nak buat kita keluh kesah, risau, bimbang. Kita padakan dengan selawat atas Nabi SAW. Pendek kata banyak, tak kurang sarana dari kita. Allah punya alam semesta. Kita pakai ini semua, kita pakai. Kita make use of this. Ini mereka tak boleh make use. Doa mereka tak boleh make use. Takwa pada Allah Ta'ala mereka tak boleh make use. Hampir pada Allah Ta'ala mereka tak boleh make use. Istighfar pada Allah Ta'ala mereka tak boleh make use. Penjalinan dan hubungan dengan Allah Ta'ala mereka tak boleh make use. Kita kena gunakan sebaik-baiknya. Tapi ini pun mereka tahu. Maka mereka akan cari jalan untuk jauhkan kita daripada Allah. Mereka akan cari jalan untuk jauhkan kita daripada Allah. Sehingga kita buat perkara, kalau ibadat pun tak betul-betul persis bagaimana perintah Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita banyak bahkan kita tak buat ibadat. Mereka akan jauhkan kita daripada ibadat. Mereka akan cuba nak renggangkan hubungan kita dengan Tuhan kita. Mereka hendak kita tak seru Tuhan kita. Mereka nak lalaikan kita dari Tuhan kita. Mereka kalau kita ibadat, maka mereka nak rosakkan ibadat kita. Mereka nak buat kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak buat kita jauh daripada rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mereka akan cuba. Kita jangan kalah. Kita tetap cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala walau apa cara sekalipun. Walau apa cara sekalipun, hubungan kita dengan Allah Ta'ala tak boleh putus. Itu yang mereka cuba nak secara total, secara umumnya, secara amnya, secara awamnya, nak menjauhkan orang-orang mukmin dari Allah. Kerana mereka tahu, itu mereka tidak ada. Hubungan dengan Allah Ta'ala mereka tak ada. Bantuan pada Allah Ta'ala mereka tak ada. Janji penunaian daripada Allah Ta'ala ada. Tetapi kelulusan tidak ada. Jadi di mereka kalau gitu macam mana? Dia jauhkan kita daripada Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala nak dekatkan juga, akan dekat jugalah kita walau mereka nak jauhkan macam mana. Ya. Maka kita kena alert senantiasa, tidak boleh biarkan diri kita jauh daripada Allah Ta'ala. Jauh daripada Allah Ta'ala, maka segala apa yang mereka plan, mereka rancang tu semua akan lolos terhadap diri kita. Kita alert senantiasa. Jangan biarkan mereka menjauhkan kita daripada Tuhan kita. Jangan biarkan mereka membuat hati kita lalai daripada mengingatkan Tuhan kita. Baik, sambung. Pembacaan kitab kita muka surat 56 sampai pada perenggan. Dalam hal ini sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila fa ma yu'ishun nasa fi dzalika zaman. Jadi apa yang dimakan oleh manusia, apa yang menghidupkan manusia, iaitu menjadi sumber makanan bagi manusia pada waktu itu hai Rasulullah. Nabi menjawab, qala at-tahlilu wat-takbiru wat-tasbihu wat-tahmid wa yujra zalika alaihim majrat ta'am. Mereka akan merasa kenyang dengan tahlil, berzikir, bertakbir, bertasbih, bertahmid. Jadi zikir-zikir itu menggantikan makanan. Betul. Satu, subhanallah adalah lebih berat daripada dunia dan isinya. Terlapor ketika itu lapor. Anak-anak kita lapor, Pak, lapor. Nah, jiran kita, tuan ada makanan, kami sangat lapor. Dah habis sampai butir nasi paling penghabisan pun dah tak ada lagi. Nah, itu ujian Allah Ta'ala untuk kita. Allah luluskan perbuatan mereka menjadi ujian bagi kita, bagi menaikkan darjat kita. Kita jangan lupa. Bukan Allah Ta'ala izinkan mereka menganiaya kita. Allah Ta'ala izinkan mereka buat gitu untuk naikkan darjat kita. Sebab kita semua termasuk mereka pun akan mati. Dan kemana kembali lepas mati. Maka itu ada satu persiapan bagi kita supaya mati kita dapat kedudukan yang lebih istimewa. Sebab itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada makan, lapar, anak kita lapar, kita pun lapar, tak tahan sangat lapar. Ini lapar yang tak boleh tertampung dengan puasa sekalipun. Kalau kita orang Islam boleh puasa, kita boleh puasa. Dan kita orang Islam tahu makan satu hari hanya beberapa kepal aja dah lebih daripada cukup. Ini dah sampai itu pun tak dapat juga. Maka dah lapar sangat nak makan apa? Mari kita sama-sama baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyak baca tak tahu, ada rasa kenyang, ada kenyang, alhamdulillah. Ada hilang pedih, uru hati, lapar, hilang, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, dapat kembali kenyang. Dapat kembali kenyang. Bukan hanya kenyang tau. Kenyang beserta segala zat makanannya dia dapat. Beserta segala zat makanannya dapat. Kalau dah kena kenyang, dapat makanan kan ada energi, ada apa. Dia dapat seterusnya. Dapat apa, fikirannya kan dah mula nak lemah. Dapat balik semula kuat fikirannya. Ya. Bahkan ketika itu tuan-tuan sekalian, siapa yang ingat pada ketika itu,
kalau nak test lah. Padahal tak boleh lah. Kalau nak test. Lapor. Di pihak mereka melambai-lambai. Nak ikut kami. Sign agree dengan kami. Kami kasih engkau macam-macam. Kasih engkau nasi lemak, kasih engkau nasi ambeng, kasih engkau nasi Arab, nasi mandi, nasi gyros, nasi apa. Semua dikasihnya dia. Sekarang ini kita bilang kita lapar. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sedikit daripada makanan mereka kita tak dapat. Kita dapat daripada Allah. Cuba ketika itu tuan-tuan yang masih hidup ya. Tolong ingat cakap saya ya. Kalau siapa yang masih hidup, ingat tak dulu kita dah bilang Ustaz ada cakap ya. Ketika itu cuba jolok muntahkan. Tengok apa yang keluar. Biryani yang keluar. Laksa yang keluar. Martabak pun boleh keluar. Sebab subhanallah tu lebih berat pada dunia dan isinya. Kalau berat pada dunia dan isinya, dalam itu termasuklah martabak, laksa Johor, laksa Pening, laksa Nia. Semua ada dalamnya. Semua tu ada dalam situ. Kau lapar, kau sebut. Tiba-tiba, ketika aku baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, aku terbayang martabak. Cuba sekarang aku dah kenyang. Cuba kau jolok, keluar martabak. Try, tengok itu Allah punya kuasa. Allah punya kuasa. Try ya. Keluar KFC. Keluar. Lebih daripada segala-gala pun boleh lah. Keluar sushi. Yang suka makan sushi punya semua. Umpamanya ya. Lebih daripada itu pun Allah Ta'ala boleh beri. Lebih daripada. Sebab yang kau sebut itu adalah yang lebih istimewa daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya pun tak istimewa dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau mau hidup, kenyang. Kalau tak hidup, mati dalam zikir. Dah, tak ada banyak cerita. Tak ada banyak cerita, tak ada banyak sengsara. Kalau mau hidup, pasti kenyang. Kalau tak kenyang, juga lapar juga, bermakna mati. Dan mati dalam zikrullah. Mati dalam zikrullah. Alangkah beruntungnya. Iaitu umat mukmin tak ada ruginya. Hidupnya tidak rugi, matinya pun tak ada rugi. Allah tak kurang jalan nak kenyangkan kita lah. Ketika ini kena kuat tauhid kita. Lapar, kenyang. Makanan. Apabila kita lapar, yang mengenyangkan kita bukan makanan. Yang mengenyangkan kita Allah. Maka apabila tidak ada makanan, tolaklah sebab. Gantunglah kepada pemberi sebab, pengatur sebab. Iaitu Allah Rabbul Alamin. Ingat dari sekarang. Yang beri kita makan, yang beri kita kenyang, bukan makanan kita. Makanan kita hanya setakat mengisi perut kita. Yang mengenyangkan kita, yang maksud mengenyangkan dan memberi energi pada kita ialah Allah. Allah, bukan makanan kita. Maka jangan bergantung kepada makanan dari sekarang. Ya. Maka kepada Allah Ta'ala pada ketika itu apabila sudah tidak ada sebab, maka ada penyebab. Allah Ta'ala pembuat sebab. Maka bergantung kepada pembuat sebab itu lebih baik lagi. Jauh lebih baik lagi. Ya. Nanti mereka tak boleh bilang kesian dah. Mereka bikin apa-apa semua, lulus tau. Mereka apa semua lulus. Tapi semua tak jaya. Semuanya lulus, tapi semua tak ada jaya. Semua tak. Confirm tak ada jaya. Allah akan luluskan mereka buat bom. Allah akan luluskan mereka kontrol cuaca. Allah luluskan mereka kontrol makanan. Allah luluskan. Tapi menang dan jaya tetap orang mukmin. Tak fras begitu. Setiap kali mereka sangka jaya, tapi ada saja gagalnya. Setiap kali mereka sangka jaya, ada saja gagalnya. Confirm yang jaya orang mukmin. Tak payah nak ada pertikaikan lagi. Mahdi kan ada nanti. Pengikutnya kan ada. Nabi Isa kan ada. Pengikutnya semua kan ada. Pengikut itu siapa? Orang mukmin. Pengikut itu bagaimana? Tak mati. Tak teraniaya. Hidup dan kuat imannya. Dan bukan hanya kuat imannya, kuat fizikalnya sekalipun. Bermakna ada golongan yang untouchables. Tidak boleh diganggu oleh mereka. Ya. Ada bersamanya seumpama syurga dan neraka. Semua tu tipu. Ya. Tipu. Ditaruhkan syurga dan neraka. Dan dia boleh pegang bulan dan matahari. Dia, semua Allah Ta'ala berikan dia semua tu adalah sihir. Dan dikasih apabila dikasih makanan, kau jangan perakus sangat. Yang dikasih itu pun makanan orang ramai juga yang diambil. Segala pasar raya semua nanti dia kontrol tau. Pasar raya, kita tak boleh masuk pasar raya, orang lain boleh masuk pasar raya. Kita kalau masuk pasar raya tak boleh beli, orang lain boleh beli. Allah, semuanya dikontrol. Restoran pun mereka kontrol. Kita tak boleh masuk, orang lain boleh masuk. Allah, semua begitu ya. Semua. Mereka kontrol semuanya itu semua, tetapi Allah Ta'ala tidak beri kemenangan bagi mereka. Mereka setakat boleh kontrol, tetapi mereka tidak akan dapat kejayaan. Mereka tak akan dapat kejayaan. Ya.
Di antara ujian Dajjal ialah ada kelihatan bersama dengannya seumpama syurga dan neraka dan juga sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakan kedua-dua ini untuk menguji iman orang Islam kerana hakikat yang sebenarnya adalah sebalik dari apa yang kelihatan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruj dajjal aduwallahi ma'ahu junudun minal yahudi wa asnafin nas wa ma'ahu jannatun wa nar wa rijalun yaqtuluhum thumma yuhyihim ma'ahu jabalun min sarid wa nahrun min ma wa inni sa'an'atu lakum na'tahu innahu yakhruju mamsuhul ain fi jabhatihi maktubun kafir yagra'uhu man kana yuhsinul kitaba wa man la yuhsinu fajannatuhu nar wa naruhu jannah. Begitu ya. Daripada Hudzaifah al-Yaman radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal musuh Allah Taala. Ingat dia, musuh Allah. Jangan kau buat baik dengan dia, jangan kau sign dengan dia, jangan kau agree dengan dia. Dia musuh Allah. Kau baik dengan dia, kau pun jadi musuh Allah. Boleh terlawan Allah ke? Dianya tak ada apa benda. Allah Maha Kuasa. Kau jangan berani nak minta perlindungan dengan dia, tapi kau dapat musuh Allah. Kau jadi musuh Allah, kau dimusuh oleh Allah. Kau tak akan jaya nak menang. Tak ada manfaat langsung kau punya persahabatan dengan dia. Muncul bersama dengan tenteranya yang terdiri pada orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Orang-orang Yahudi, penyokong kuat dia adalah dia daripada bangsa Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain, bahkan bangsa-bangsa bersatu. Semuanya tu bersama dengan dia semua, macam-macam bangsa. Nanti kita tengok Jepun pun ada, Rusia pun ada, atau Rusia ada ke tidak? Jepun pun ada. Majusi confirm. Majusi confirm ikut dia. Hindu, Cina, Keling semua confirm ikut dia. Semua ikut dia. Yang kafir ikut dia. Yang lain-lain bangsa tu selain daripada Yahudi lah orang-orang kafir yang selain daripada Yahudi. Nasrani belum tentu lagi. Apa dia pakai akal. Tak bersama dengan dia. Buktinya nanti mereka akan masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, bermakna mereka tidak memerangi umat Islam. Mereka tidak memerangi umat Islam, mereka tidak terperdaya dengan Dajjal. Kalau mereka memerangi umat Islam, mereka ditindak oleh Nabi Isa. Mereka ditindak oleh Imam Mahdi. Tapi mereka tidak memerangi umat Islam. Mereka tidak kacau umat Islam, mereka berkecuali daripada grup ini semua. Ya. Mereka gunakan akal mereka. No, we are not interested. No, mereka tak makan tipu lah istilahnya. Tak akan tipu. Segala yang dicadang oleh orang-orang Dajjal and the group, semua mereka nafi dan mereka tolak. Semua mereka kata, tak manfaat. Ini tak ada apa-apa. Kita tak perlukan ini. Kita tak perlukan ini semua. Ya. Mereka pakai akal. Maka mereka walaupun kafir, tetapi mereka tidak maksimiskan kejahatan mereka. Ada sedikit ruang kebaikan, nur iman Allah Ta'ala masuk. Orang mukmin walaupun mukmin, tapi ada ruang untuk cinta dunia dan lalai terhadap musuh Allah, maka kufur masuk. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan ada bersama dengannya syurga dan neraka dan orang-orang yang akan dibunuhnya kemudian akan dihidupkannya semula. Dia sampai boleh begitu, kita tengok ya. Dia boleh itu. Ingat ya. Sebab itu ketika ini kita perlu belajar bahawasanya di situ ada yang nama mu'jizat, ada yang nama karamah, ada yang nama istidraj. Istidraj. Sebab itu kita perlu belajar tentang karamah. Kita tahu mu'jizat tidak ada keluar kecuali di tangan Nabi-Nabi sahaja. Dan nanti akan keluar lagi di tangan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan kita kena tahu bahawasanya yang seumpama mukjizat pun boleh ada. Walaupun bukan daripada Nabi, tapi daripada wali. Itu namanya karamah. Orangnya pula macam mana? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Confirm beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Persis kayak mukjizat tetapi karamah, iaitu wali-wali. Wali pun boleh dengan izin Allah Ta'ala turunkan hujan. Wali pun setengahnya boleh minta hidupkan orang mati. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan ada yang sumpama karamah pula istidraj dan juga sihir. Kena tahu tujuh kategori benda-benda yang supernatural ini. Benda-benda yang kita bilang mencari bagi adat ini.
Mencari bagi adat, kita kena tahu. Jadi kita tengok ini bukan na'udzubillah, bukan ciptaan Allah, bukan Allah langsung sebab dia makhluk. Adakah mukjizat? Dia bukan sebab dia bukan nabi. Adakah karamah? Pun bukan pasal dia tidak beriman dan tidak bertakwa. Maka apa tak ada? Sihir dan ini semua adalah merupakan istidraj dari Allah Ta'ala untuk dia. Dan jangan kita termasuk dalam istidraj itu sekalipun. Allah Ta'ala izinkan. Kita kena tahu. Kalau kita tak tahu bahawasanya ada mukjizat, kita tak tahu yang namanya ada karamat. Pelik saja pada kita, bagus. Takkan berlaku pelik kecuali pada orang bagus. Kalau dia tak istimewa, takkan taklah berikan dia begini. Kau tak faham. Kita yang mengetahui bahawasanya ada karamah pun, tak selagi-selagan kita bilang, ini karamah wali. Betul tak? Kita bincang macam mana yang nama karamah. Bagaimana yang nama wali. Bagaimana akhlaknya. Begitu perinci sekali Imam Nawawi sebut dalam kitab Bustanul Arifin tentang wali-walinya. Tahu-tahu kita nak merasakan bahawasanya ini satu istimewa, orangnya saja tak istimewa, tak istimewalah ya. Dia boleh. Jadi kita tahu ya, kita kena tahu benda-benda pelik dan aneh ini dari siapa. Kalau daripada yang bukan-bukan, confirm bukan dari Allah ya. Baik. Dan juga ada bersamanya segunung sarit, iaitu roti bercampur dengan kuah daging dan sungai air tawar. Sarit sampai bergunung, tak tahu macam mana dia punya packaging dia begitu ya. Sama ada betul sarit itu dia kontrol orang masak ataupun memang gambaran saja, sihir saja. Sarit tu apa? Sarit tu soto. Kalau masakan kita tu yang seumpama sarit ialah soto. Soto. Sarit tu apa tu? Roti disuir-suir, disiat-siat saja gitu, dipecah-pecahkan, taruh dalam mangkok, taruh dalam sop daging. Dagingnya pun biasa bukan seketul-ketul, dagingnya pun biasa disiat-siat aja gitu. Orang zaman dahulu kala, alim ulama dah sampai sini. Orang-orang Hadramaut dah sampai sini dan mereka tahu makanan Rasulullah sarit. Dan mereka nak makan sarit. Tapi sini tidak ada roti, maka dia bikin nasi empit. Dia bikin lontong, dia bikin makan dengan sop ganti roti. Tapi spesialnya sama tak? Sama, ada sop, ada daging ke ayam ke yang disuir-suir, disiat-siat. Begitu. Kita kalau tengok ini, ini sarit Jawa, sarit Melayu kita ya, sarit ya. Dia ada sarit bukan seperiuk, segunung sarit. Kita pula tengah lapar, baunya tengok tengah lapar kan ada soto. Bukan main lagi enaknya. Rasulullah sebut sarit ya. Sebab mana dia akan pengaruh satu makanan tu yang orang kita doyan tau. Ada pada kita. Kalau Jepun tak begitu doyan sangat soto. Soto sudah pun dikasih sushi doyan. Kalau orang India dikasih prata doyan. Tapi kalau sarit tu orang kita pun doyan. Sebab itu adalah makanan Rasulullah dan makanan kita juga. Jadi bermakna yang boleh memikat kita. Kena faham ni ya. Bermakna yang akan dipikat tu dengan satu kaum punya cara pemakanan tu. Yang kita itu dikasih sarit tu, dia kasih makanan yang selera, ikut selera kita. Dan makan sop tu makanan selera kita tak? Kan kita kan kudirkan roti dengan sop pun ada kan? Biasa kan? Itu pun dia itu satu ikut selera kita. Tengah lapar-lapar bau sop kambing dengan roti. Bau soto pula, soto ayam. Wah, agaknya makan tak? Allah. Ya. Dan ada sungai air tawar. Masya Allah, kita dengan dahaga. Tempat kita air tak ada. Buka kepala paip, tak ada air. Allah. Tak ada. Sungguhnya aku akan mensifatkannya kepada kamu. Dajjal itu buta matanya yang kanan. Dan ditulis di dahinya perkataan kafir. Matanya bukan hanya buta ya. Pelet. Mata kanannya rata gini. Flat. Betul namanya Masih Dajjal. Terpelet matanya rata saja. Yang sebelahnya belolok. Macam anggur gitu matanya. Tak cantik. Tetapi itu pun begitu menawan. Na'udzubillah. Kalau ada artis yang handsome, dia lebih handsome. Mustafa Ma'ruf pun kalah. Ya. Dajjal punya menawan orang. Oh, begitu. Terpikat sekali orang tengok dia. Tahu Mustafa Ma'ruf? Tahu, terkenal dia. Terkenal dia. Dah meninggal lah. Tahun-tahun 50-an punya aktor. Tahun 60-an punya aktor. Ada cerita, tahu tengok cerita bawang putih, bawang merah.
Tak tengok. Pun tak tahu juga. Yang jadi anak rajanya tu. Sudah Mustafa Ma'ruf. Yang cerita Sultan apa Mangkat di Julang, Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Hero-nya Nordin Ahmad. Yang jadi bantunya tu apa? Mustafa Ma'ruf. Begitu ya. Mustafa Ma'ruf. Orang Negeri Sembilan. Anak orang keluarga berada. Tapi dipilih untuk jadi artis pergi Singapura. Dia punya lawa tu Mustafa Ma'ruf pun kalah. Kuswadiyanata pun kalah. Begitu ya. Tahu Kuswadiyanata? Tahu? Yang cerita apa bujang lapuk. Dia tengah nak belajar hafal, atau jiran sebelahnya gaduh, bini tuanya datang nyerang. Sabar dia bilang. Itulah dia. Itu dia Kuswadinata namanya. Semua tu. Dajjal datang, mana artis pun kalah. Sungguhnya aku akan mensifatkannya kepada kamu. Dajjal itu buta matanya yang kanan, terpelet. Dan dituliskan pada dahinya perkataan kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang yang beriman. Baik ia boleh baca atau tidak boleh baca. Orang beriman, kuat imannya. Bermakna ya, ada orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala ya. Walaupun jenis orang tak boleh baca Quran tau. Buta huruf punya orang. Tapi yang bermakna yang boleh baca Quran pun yang dia tak nampak lah. Kau kena faham ni. Bermakna kalau tak boleh baca pun boleh nampak. Bermakna tak boleh baca tapi ada iman. Kat dahi dia tu tulis apa ya, benda begini. Apa kau nampak begini? Loh aku kau tak nampak. Kalau kau tak nampak kau bahaya-bahaya. Kau tak adalah kau tak nampak. Kau butuh huruf punya orang. Kau nampak tak bayangan aja. Padahal Allah tak nampakkan dia. Nampak tulisnya bentuknya begini. Dilukiskan. Betul-betul kafir. Na'udzubillah min zalika. Kafir. Apa orang-orang bermakna orang yang tak boleh baca tu maksudnya. Apa Nabi sebut tak boleh baca? Tak boleh baca tu bermakna jenis orang yang tak baca Quran tau. Istilahnya orang yang butuh huruf Quran lah, tak ngaji punya orang lah, pun boleh nampak kalau dia ada iman. Kalau dia ada iman. Bermakna yang boleh baca Quran pun tak nampak kalau tak ada iman. Yang boleh baca Quran, yang boleh baca huruf Arab pun tak nampak kalau dia tidak beriman. Yang tak boleh baca pun boleh nampak. Kerana di kala itu dia yang di bawah Mahdi yang selamat itu, ya, termasuklah yang ustaz dan yang bukan ustaz. Bahkan yang kalau tak baca Quran tu kiranya jauh daripada orang baik-baik lah, senang kita cakap. Mungkin gondrong orangnya. Mungkin ada betetu mungkin. Mungkin ada orang yang kita pandang macam kita tak boleh jadikan, tak boleh panggil dia Pak Imam ke Pak Haji ke, jauh lah dengan seluar jeansnya, dengan motorsikalnya, tapi dia boleh nampak. Dari sekarang dah banyak yang nampak macam-macam. Dari sekarang. Dan dari sekarang yang boleh baca tak nampak macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Celikkan, buangkan selaput matamu yang nama dunia itu, selaputkan. Nafsu tu bukan selaputnya. Nanti kau boleh nampak. Dari sekarang dah boleh nampak. Macam kau pergi beli barang lah, brand apa kan? Brand apa, Sanyo, brand apa lagi, apa-apalah brand namanya ya. Dutch Lady ke apa. Saya tak nampak lah. Tak nampak. Itu kau jaga-jagalah. Kalau orang boleh nampak, kau tak nampak, kau kena tu. Barang dia semua, pada dia ada brandnya, pada dahi dia ada brandnya, pada barangan dia pun ada brandnya. Produk dia pun ada brandnya. Ada cap ISO Dajjalnya. Maka apa yang dikatakannya syurga itu sebenarnya neraka, dan apa yang dikatakannya neraka itu adalah sebenarnya syurga, ya. Dajjal ya. Apa yang dikatakan neraka adalah syurga, yang dikatakan syurga itu adalah neraka. Dia tipukan ya. Jadi yang disangkakan neraka itu adalah syurga, yang disangkakan syurga adalah neraka. Apa tu? Yang kalau dia bilang, siapa tak buat ikut cakap kami, tak dapat ini, akan sengsara. Sebetulnya yang kau tak ikut cakap dia tu, yang dia sengsara, yang dia tahan kau tu adalah benda baik. Kena pandang opposite-nya. Yang dia tahan kau, siapa tak izin sama kami, tak bertanggung bersama dengan kami tidak izin benda itu, tak izin benda ini. Dia akan terlepas peluang itu dan ini semua. Padahal benda itu kalau kau dapat, kau bahaya. Benda itu kau dapat tak ada manfaat, bahkan bahaya.
Bahkan benda yang ditawarkannya yang orang berebut-rebut takut rugi kau tak dapat, kalau dapat itu adalah merugikan sebetulnya. Ya. Neraka adalah syurga, syurga adalah neraka. Trik dia. Benda yang bilang tuan-tuan mesti dapat, tuan-tuan mesti dapat, tuan-tuan kalau tak dapat ini tuan-tuan rugi, tuan-tuan akan mati, tuan-tuan akan miskin, tuan-tuan akan teruk umpamanya. Sebetulnya kalau miskin dan mati dan teruk itu baik daripada kalau hidup tapi dengan dia. Ya. Bahkan menyelamatkan kau dunia dan akhirat kau. Benda yang kau terlepas lantaran kau tak nak patuh dengan dia. Itu adalah lebih manfaat daripada kau patuh dengan dia, kau dapat macam-macam tetapi sebetulnya kau terlepas kemanfaatan yang hakiki dunia dan akhirat. Lepas itu rugi juga, aku dah ikut dia pun aku teruk pun teruk juga, aku dah ikut dia aku payah pun payah juga. Pun ikut lagi, pasal apa dia tawarkan lagi. Itu lain, kita ada series baru punya. Kita ada plan baru punya. Awak ikut cakap kami, awak akan selamat. Ya ke? Yang ni betul ya, yang ni betul. Ikut lagi, kena tipu lagi. Yang kau nak capai syurga, rupa yang diberi itu adalah sengsara. Ya. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa kita dan tetap iman kita dan meridai kita senantiasa. Pelihara kita dengan mata hati yang terbuka. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Bersihkan zihin kita. Tuluskan niat kita sehingga kita dapat nampak apa yang benar adalah benar, sebagai buruk adalah buruk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.